Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? So, hari ni kita nak belajar cara macam mana nak cipta duit. So, jadi sebelum kita mula, saya ada satu soalan untuk anda. Cuba tengok wang kertas RM50 ni. Cuba anda fikirkan, daripada mana sekeping kertas ni datang nilai RM50 ni. Saya koyak kertas ni tak laku. So, siapa yang tentukan kertas keping ni boleh membeli barang bernilai RM50? Macam mana kertas ni lebih berharga daripada kertas ni yang bernilai RM10? Cuba fikirkan. So, jadi hari ni kita nak simulate, kita nak bina sebuah negara baru lah. So, negara ni kita ada sebuah kerajaan baru dan dalam kerajaan ni ada sebuah bank pusat lah. Biasanya kalau di Malaysia ni kita panggil bank negara. So, untuk negara ni berkembang, diorang perlu bagi makan kepada penduduk-penduduk je, pembangunan ekonomi. So, untuk menjalankan ekonomi, diorang perlukan wang. So, untuk mencipta wang ni, pada mulanya dia akan ambil pada aset-aset yang ada pada negara. Contohnya, negara tu mungkin ada emas ataupun hasil-hasil bumi yang lain seperti gas atau minyak untuk ditukarkan dengan barang-barang lain, atau mungkin dia ada reserve money yang lain seperti daripada negara US dollar, euro atau Japanese yen. Atau juga mungkin negara ni sanggup menggadaikan sedikit aset-aset tanah dia untuk dijadikan mata wang. So, apa jadi lepas ni? Aset-aset ni, kita ambil contohlah nilainya RM1 juta. So, aset ini dijadikan dalam bentuk wang kertas. So, dia akan cetak satu wang kertas atau shilling yang bernilai RM1 juta lah. So, basically, wang kertas atau shilling ni macam receipt lah. Boleh di-redeem semula kepada bank pusat atau kerajaan untuk dapatkan aset-aset ni, seperti mungkin sebahagian daripada emas atau simpanan wang asing ni. Jadi pada tahap ni, apa orang panggil duit ni ialah reserve money. So this is the most liquid paper money, the most liquid money available in the country. Atau nama lain ada orang panggil ialah base money atau M0. Kemudian duit 1 juta yang baru di-create tadi, the reserve money tadi, tak akan bermakna kalau tak disalurkan kepada rakyat. So, apa kerajaan akan buat? Biasanya, dia akan salurkan dalam bentuk pembangunan ekonomi lah. Contohnya dalam slide ni, dia hadiahkan RM500,000 kepada kontraktor untuk membina sebuah highway baru. So, lepas diberikan RM500,000 pada kontraktor ni, kontraktor ni akan simpan duit RM500,000 ni dalam bank ABC sebagai contoh. So, jadi setelah projek berjalan, pembangunan dah bermula, kontraktor perlu membayar gaji kepada pekerja-pekerjanya. So, daripada RM500,000 tadi, contohnya kontraktor tadi ambil RM100,000 dan diagih-agihkan kepada pekerja-pekerjanya. So, sekarang ni duit daripada RM500,000 tadi dah disalurkan, dah dipecah-pecahkan, diagihkan kepada lebih ramai orang. So, daripada keluarga-keluarga pekerja tadi ni, dia orang buat keputusan, okey, dia orang nak simpan RM50,000 semula dalam bank sebagai simpanan lah. Dan selebihnya dibelanjakan untuk beli kereta, beli rumah, makan, minum, whatever. So, RM50,000 yang dibelanjakan ini kemudian diagih-agihkan kepada peniaga. Peniaga McDonald, peniaga burger, perabot. So, duit tu dah mula di-spreadkan kepada orang lain daripada keluarga tadi. So, peniaga-peniaga yang menerima wang belanja RM50,000 ni tadi pun buat keputusan, okey, saya pun nak simpan duit ini dalam bank ABC. So, dia simpan duit RM50,000. So, jadi kalau kita buat dia punya accounting, dia kira-kira the total money in circulation masih lagi RM500,000. So, the money supply masih intact lah, dia tak expand, dia tak deflate, still 500,000.
So dalam bank ABC kita ada deposit 500,000. Kemudian satu hari toke bank ABC ni dapat satu idea. Bling. So dia perasan daripada duit 500,000 ni hanya sebahagian kecil saja yang keluar masuk, yang bertukar tangan, yang selebihnya tak terusik pun, duduk diam dalam bank. So dia sudah kautim dengan bank pusat. Apa kata kalau kita pinjamkan duit yang tak bergerak ni kepada orang lain, so diorang boleh gunakan untuk invest dalam benda lain. So diorang decide kita tetapkan reserve ratio of 10% contohnya. So dan setiap pinjaman akan dikenakan interest 5%. So apa maknanya ialah daripada 500,000 tadi, dengan reserve ratio of 10%, 90% duit boleh dipinjamkan kepada orang lain, iaitu bernilai 450,000, dan 50,000 reserve perlu disimpan, dipegang oleh bank. So banker ni pinjamkan duit ni kepada orang lain. So sebagai contohnya, dia berikan personal loan kepada dua keluarga ni sebanyak 100,000. So kemudian dia berikan business loan kepada dua businessman ni untuk membesarkan perniagaannya. So 400,000 telah didistribute kepada keluarga dan businessman tadi. So sekarang ni the money supply sudah menjadi 900,000 melalui proses yang dipanggil fractional reserve banking. So asalnya 500,000 daripada kerajaan masuk dalam bank ABC, disirculate, kemudian melalui fractional reserve banking, 500,000 tadi telah di-expand menjadi 900,000 sebagai bentuk pinjaman dan dikenakan faedah 5%. Ingat tu Kemudian peminjam-peminjam tadi, contohnya keluarga tadi, dia nak simpan 200,000 yang dipinjam tu ke dalam bank XYZ, manakala businessman tadi pada bank 123 contohnya. So sekarang ni bank XYZ dan bank ABC masing-masing ada deposit 200,000, dan menggunakan polisi yang sama, kedua-dua bank ni boleh meminjamkan 180,000 daripada deposit mereka kepada orang lain dan dikenakan interest 5%. So proses yang sama berulang lagi, bank akan pinjamkan kepada orang lain. So dalam kes ni, daripada 900,000 kita tambah lagi 180,000 daripada bank XYZ, 180,000 daripada bank 123, menjadikan money supply menjadi lebih kurang 1.2 million. Asalnya hanya 500,000 saja. So ini dipanggil sebagai broad money atau M3. So jadi kalau kita tengok balik proses this inflating of money supply from reserve money into M3 money. So benda ni berlaku di mana-mana. All countries buat benda ni. Di Malaysia tak terkecuali. And di Malaysia, kalau pergi website Bank Negara Malaysia, diorang ada statistik of this reserve money M1, M2, M3 money supply. You can download from the website. Kalau ada masa saya akan tunjuk nanti. So this flow of inflating of money supply ni, in my opinion, is not sustainable, tak masuk akal, is corrupt. Macam mana you ada 500,000, you can create 1.2 million. Ni dah macam skim piramid, betul tak? What happen kalau semua orang yang diberi pinjaman tadi demand balik all their monies, dan diorang percaya yang diorang telah terima in cash? Macam mana situasi itu akan berlaku? Okey, kita sambung.